أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد جهده إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. رب يسر وتعسر يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada malam ini untuk sama-sama kita menelaah kitab yang disusun oleh Amirul Mu'minin fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari. Qala Amirul Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah fi kitabih Al-Adabul Mufrad bab ar-rifq wa zakra ahadis. Telah berkata Amirul Mu'minin dalam hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad bab pada menyatakan bersifat lembut, dan beliau telah menyebutkan beberapa hadis. Hari ini kita masuk hadis Al-Hadithus Tsani, hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah bincang dulu bab berkenaan rifq, lembut. Lembut ni pada orang Melayu, dia tidak ada satu rifq ni. Pada orang Melayu, dia tidak ada satu perkataan terjemahan yang tepat. Orang Melayu akan dia terjemahkan lembut ni, dia akan rifq ni dia akan terjemah sebagai lembut. Itu orang Melayu. Ialah bahasa kita ni dia tidak macam bahasa Arab. Sebenarnya bila sebut rifq tadi ialah rifq ini ialah apabila ditanya Sufyan Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri ditanya tentang apakah dia rifq. Dia tanya dia punya anak murid dia, kau tahu tak rifq ni apa? Dia kata rifq tadi ialah, maka anak murid dia kata, apakah dia rifq? Dia tanya, guru dia bertanya kepada Sufyan, bertanya kepada anak muridnya. Maka dia kata rifq tadi ialah kamu meletakkan tad'ul umur fi mawadi'iha. Kamu meletakkan satu perkara tu pada tempat dia. Itu dia katakan sebagai rifq. Dia bukan lembut. Kok lembut kan parah. Meletakkan satu pada tempatnya dikatakan sebagai rifq. Misalnya asyiddah fi mawadi'iha. Sifat tegas kita letakkan pada tempat dia. Rifq lah tu. Ataupun al-lin fi mawadi'iha, lemah lembut pada tempat dia. Itu dikatakan sebagai rifq. Wasaif, pedang letakkan pada tempat dia. Ataupun rotan letakkan pada tempat dia. Itu dikatakan sebagai rifq. Jadi selepas ini tuan-tuan, izinkan saya untuk tidak menyebut perkataan lembut, supaya nanti kita bila sebut rifq tu, tuan-tuan kena faham rifq tu apa dia. Rifq tu apa dia. Jadi kalau kita lihat, itu kenyataan Sufyan Al-Thawri. Kalau ikut Ibn Hajar, dikata rifq tadi ialah kita ni berlemah lembut, lain janib. Kita ni dengan kata-kata kita, dengan kita punya perbuatan, dan kita mengambil jalan yang paling simple, yang paling mudah. Itu rifq. Rifq ni ialah dia lawan kepada kekerasan. Itu rifq. Kata Urwah bin Zubair, rifq tadi ialah ra'sul hikmah. Rifq tadi ialah inti kepada segala kebaikan. Rifq tu ialah inti kepada segala kebaikan. Dan ulama menyatakan bahawa sangat cantiklah iman sekiranya dihias dengan ilmu. Dan alangkah cantiknya ilmu
sekiranya dihiasi dengan amal, dan alangkah cantiknya amal sekiranya dihiasi dengan rif. Jadi rif tu seperti mana yang telah kita jelaskan, tuan-tuan. Jadi pada hari ini kita masuk pada hadis yang kedua yang disusun oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Bab Rif, iaitu hadis yang daripada Musaddad, haddatsana Abu Awanah an A'mash an Tamim bin Salamah an Abdurrahman bin Hilal an Jarir bin Abdullah berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuhramur rifqa yuhramul khair." Hadis daripada Jarir bin Abdullah menceritakan baginda bersabda, siapa yang terhalang daripadanya sifat kelembutan, maka dia terhalang padanya segala kebaikan. Siapa yang terhalang padanya sifat kelembutan, maka dia terhalang padanya sifat perkara-perkara kebaikan. Jadi dalam hadis ni kalau kita lihat bahawa, tengok bagaimana sifat rif tadi dia merupakan punca kepada kebaikan. Rif tadi ialah punca kepada kebaikan. Rif ni di antaranya, tuan-tuan, dia tidak kopoh. Maksudnya kalau orang marah dia terus balik marah. Dia ni patang usik kan, jagolah kau. Itu tak ada rif lah tu. Rif ni orang macam Rasulullah tu lah. Orang Yahudi bagi salam pada dia, dia jawab. Dia tak mendoakan kepada keadaan Yahudi tadi. Dia jawab dengan keadaan yang lembut. Itu sifat rif. Alaikum. Aisyah dia jawab lain kan. Rif. Jadi rif ini juga ialah orang yang bersifat rif ni, kalau orang buat apa-apa pada dia tetapi benda itu tidak akan memberikan kesan apa-apa kepada dia, dia tak pedulikan. Itu rif. Itu rif lah tu kan. Orang nyalak-nyalak ke dia tak pedulikan. Dia akan buat macam seolah-olah anjing menyalak bukit. Sebab itu tak akan memberikan kesan. Rif. Orang yang rif juga ialah apabila orang yang asi, orang yang di mana orang yang jahil, orang doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan kecelakaan pada dia, maka dia takkan membalas doa tersebut. Sebab dia tahu bahawa doa orang itu Allah tak dengar, dan doa dia akan didengar oleh Allah Taala. Seperti mana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yahudi yang ucap pada dia salam alaikum. Itu sebab rif. Jadi kerana itu kalau kita lihat, baginda menyatakan may yuhramur rifqa, siapa yang terhindar, siapa yang terhalang daripadanya sifat rif, maka terhalanglah kepadanya kebaikan. Walaupun ta fazzan ghalizan qalb la bin hauli. Kalau kamu sifat kasar, keras hati, maka mereka akan lari daripada sekitar kamu. Izhab ila fir'aun innahu tagha faqul lahu qawlan layyinan. Pergilah kepada Fir'aun, dia tu sangat melampaui batas, katalah padanya kata-kata yang lembut. La'allahu yatazakka atau yakhsha. Mudah-mudahan dia akan beringat dan juga akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan ataupun kebaikan sifat rif, sifat rif yang kita bincang tadi. Jadi di sini kalau kita lihat, Imam Bukhari dia letakkan hadis man yuhramul khair. Ini kepentingan tuan-tuan kita bersifat rif. Seterusnya kita lihat hadis yang seterusnya. Yang ini.
Kita ambil hadis ni daripada An Ummu Darda, daripada Abi Darda, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Darda, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya fadzahu min ar-rif faqad u'tiya fadzahu min al-khair. Sesiapa yang dikurniakan, diberikan khazzahu tadi, siapa yang diberikan rezeki dengan sifat rif, khazzahu ni maksudnya ialah siapa yang dikurniakan, siapa yang bertuah dirinya dapat sifat rif pada dirinya, siapa yang diletakkan mendapat sifat rif pada dirinya, siapa yang tuah badan dia ada sifat rif pada badannya, macam itulah, maka faqad u'tiya khazzahu min al-khair, maka sesungguhnya dia telah diberi bahagian daripada kebaikan. Ini hadis berkenaan dengan besarnya kedudukan orang yang bersifat rif. Rif tu dia tak mudah macam terpeling. Jadi rif ni tuan-tuan, dia adalah merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rif ni ialah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam rezeki juga. Cumanya sifat rif ni boleh dibina dengan cara apa? Dengan caranya rumah tangga, cara pergaulan harian, dengan siapa kita berkawan, cara kita bercakap, cara kita menyelesaikan masalah di depan. Kalau kita nak bina anak kita, menyelesaikan masalah di depan anak kita, semua tu kan melahirkan sifat rif. Dengan orang rumah, jangan berbalah depan anak, semua itu nanti akan melahirkan sifat rif dalam diri anak. Macam mana kita menghadapi keadaan yang tekanan di hadapan keluarga, tenang dan sebagainya, semua itu nanti akan melahirkan sifat rif di kalangan orang yang bersama dengan kita. Jadi rif ni ialah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi pemberian Allah Taala ni dia kena dibina. Sebab tu man u'tiya khazzahu min ar-rif faqad u'tiya khazzahu min al-khair. Siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahagiannya dengan sifat rif tersebut, maka dia telah diberikan dengan bahagian kebaikan. Dengan bahagian kebaikan. Wa man hurima khazzahu min al-rif, siapa yang terhalang daripadanya, daripada sifat rif, faqad hurima khazzahu min al-khair, maka dia telah terhalang daripadanya mendapat kebaikan. Rif ni ialah kunci kepada kebaikan. Sifat rif ni ialah kunci kepada kebaikan. Dia tenang, dia tak mudah merenting. Apa lagi? Dia dia meletakkan satu pada tempatnya. Kemudian tidak cepat marah. Kemudian tidak segera mengungkap kata-kata yang kasar. Itu semua rif tu. Jadi kalau orang yang ada benda itu pada diri dia, dengan sendirinya banyak kebaikan yang akan ada pada diri dia. Sebab orang yang kadang-kadang bersifat syiddah ni, keras, akhirnya dia makan diri dia. Manung sengsara apa itu. Sebab tu orang Melayu kata, kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan merana. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Cakap siang apa? Dengar-dengar. Cakap siang dengar-dengar, cakap siang apa? Cakap malam dengar-dengar. Siang cakap malam, cakap malam dengar-dengar, cakap siang pandang-pandang. Memang dah tuan-tuan disusun oleh orang kita, disusun berkenaan dengan benda-benda itu. Sebab rif ini dia kunci kepada kebaikan. Orang yang ada sifat rif tadi, dia akan membina akhlak yang baik. Bila akhlak dia baik, dengan sendirinya dia akan dapat timbangan yang berat di hari kemudian. Man hurima khadzahu min al-rif
faqad hurima hazahu minal khair. Dia tak dapat kebaikan daripada dunia, di dunia pun tak dapat, di akhirat pun tak dapat. Kerana itu baginda menyatakan dalam hadis tu, Rasulullah kata macam tu, asqalu syai'in fil mizan mu'min yaumul qiyamah husnul khuluq. Yang sangat berat, sesuatu yang sangat berat pada sisi Allah Subhanahu wa taala di mizan pada hari kiamat besok ialah akhlak yang baik. Kenapa dikaitkan akhlak yang baik di situ? Kerana rif tadi dia akan melahirkan akhlak yang baik. Sifat rif tadi akan lahirnya akhlak yang baik. Berapa ramai orang yang kasar, akhirnya timbul akhlak yang macam-macam. Timbulnya akhlak yang macam-macam. Jadi rif tadi dia akan lahirkan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik tuan-tuan ialah benda yang sangat berat nilainya. Kenapa dikatakan akhlak baik ni asqalu syai'in fil mizan? Perkara yang sesungguhnya yang paling berat pada timbangan seseorang mukmin di hari kiamat. Kenapa dikatakan akhlak? Kenapa? Sebab seluruh amalan dalam agama kita ni semuanya akhlak. Seluruh amalan yang dalam agama kita ni, dia punya objektifnya ialah pembinaan akhlak. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang cegah daripada keji dan juga mungkar. Ya ma'syar syabab man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa di kalangan mereka yang mampu untuk kahwin, maka berkahwinlah dia. Faman lam yastati', siapa yang tak mampu, fa'alahi bis-shaum. Siapa yang tak mampu, maka dia berpuasa. Jadi ibadat tadi boleh menjadi benteng kepada kejahatan dan juga merupakan penggalak untuk melakukan akhlak yang mulia. Dan kenapa dikatakan akhlak nanti dia akan menjadi pemberat yang sangat berat di hari kemudian. Sedangkan kalimah thayyibah berat juga. Tapi dia sudah amalan yang berat dia apa? Akhlak. Kalau sembahyang tunggu-tunggu tapi tak ada akhlak pada diri dia, kosong. Puasa Nabi Daud tapi akhlak tak ada pada diri dia, kosong. Qiyamul lail tiap malam tapi akhlak tak ada diri dia, kosong. Zikir masya-Allah banyak khazanah simpan, ambil bai'ah dengan syuyukh ramai-ramai, tapi tak akhlak tak ada pada diri dia, kosong. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Itu objektif agama kita. Jadi kerana itu dikatakan bahawa asqalu syai'in fi mizanil mu'min yaumul qiyamah husnul khuluq. Yang perkara yang paling berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kelak ialah akhlak yang baik. Di sini tuan-tuan, hadis ni Imam Bukhari nak bawa kepada kita tentang kepentingan rif. Kemudian disambung selepas itu. Ni bila tak ada rif tadi, bila tak ada rif dia akan jadi macam ni. Sesungguhnya Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala la yubghidul fahishal bazi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala benar-benar membenci orang yang suka buat keji dan bercakap kotor. Fahish. Bila tak ada rif, bila ada rif dia ada akhlak. Bila tak ada rif, dia akan keluar perkataan fahish. Perkataan yang kotor. Baru ni tak sabar. Fahish ni ialah kata-kata. Fahish ni ialah perbuatan-perbuatan yang keji. Bazi ialah kata-kata yang keji. Kata kan? Ini kata-kata, ini perbuatan ya. Kata-kata yang keji. Dan di situ kita lihat bagaimana ancaman daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, innallaha, Allah Taala tu la yubghidu. Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat membenci, sangat-sangat benci al-fahish dan juga al-bazi. Itu adalah merupakan kemuncak kesan daripada kalau sifat rif tu tidak ada dalam diri. Jadi sebab itu Imam Bukhari dia bawakan kepada kita bab berkenaan itu kena tanamkan dalam diri kita sifat rif, sifat rif. Bazi itu apa dia? Bazi ini ialah kata-kata yang melukakan perasaan. Saja nak nyakitkan hati. Nak puaskan hati kan, nak nyakitkan hati.
kata-kata yang melukakan perasaan, ataupun kata-kata yang kesat, ataupun kata-kata yang mengkeji orang lain, ataupun kata-kata laknat. Waktu orang kata ikut berakar, bonci beradab, kan? Biasa kita dengar kan, ada baru ni seorang cakap macam tu, mungkin ikut berakar, bonci beradab. Itu orang Islam ni tu kata-kata tu. Ngikut dia berakar, kok dia ikut, kok bonci dia beradab. Itu kita punya. Sebab dia tu punca kepada, sebab boleh membawa pada rif dalam diri kita. Wallahu a'lam. Kita tengok hadis seterusnya. Ini hadis daripada ini juga banyak Imam Bukhari bagi kita. Dia bagi lagi ni panduan kepada kita. Kita belajar banyak benda tuan. Ini di antara macam mana cara kita nak ada perasaan rif dalam diri kita. Macam mana cara? Imam Bukhari taklah cerita kat kita kan. Tapi macam tu kita tengok sini apa yang kita belajar, bahawa ini di antara cara yang Imam Bukhari berikan pada kita. Hadis daripada Haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab, haddatsani Abu Bakr bin Nafi' wasmuhu Abu Bakr maula Zaid ibn Khattab. Qala sami'tu Muhammad bin Abi Bakr bin Amr bin Hazm. Qalat Amrah. Hadis ini daripada Amrah. Qalat Aisyah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqilu zawi hayati atharatihim. Aqilu zawil hayati atharatihim. Aqilu tu ialah Nabi minta pada sini kata apa Ustaz? Tutuplah kegelinciran orang yang baik perangainya, iaitu orang yang berwibawa. Jadi maksudnya apa? Akilu tu ialah kita gugurkan. Maksudnya kita ambil kira lah. Kita tak ambil kira. Ataupun jangan dijo-jo bona. Jangan disebut-sebut bona. Apa dia? Zawil hayat atharatihim. Hal keadaan orang-orang yang baik. Maksudnya di sini ialah kalau orang-orang baik buat sesekali dia tergelincir buat kejahatan, jangan ijo-jo bona. Maksud orang baik itu ialah ahli fadl, orang yang baik, ahli salah indan nas, orang yang baik pada pandangan kebanyakan manusia. Tiba-tiba orang masjid buat salah sekali. Kesalahan itu bukan yang melibatkan hudud. Kesalahan itu bukan yang melibatkan hudud yang boleh sampai peringkat hukum hudud Allah Subhanahu Wa Taala, maka kesalahan yang sekadar terkena hukum ta'zir sahaja, maka kesalahan yang begini kita kena bertimbang rasa pada dia. Dia tu terkenal sebagai ahli zikir, kita buat salah. Janganlah kita nak viral ke mana. Kan? Selagi mana benda tadi belum termasuk kesalahan yang bukan termasuk dalam yang boleh terkena hukum hudud. Kalau ada mencuri lain. Kalau kesalahan kan langgar lampu isyarat, pakai sahabat langgar lampu isyarat, di viral betul-betul. Langgar lampu isyarat berapa dana? Masjid tak ikut SOP. Orang masjid tak ikut SOP. Tak ikut SOP, tak masuk dalam hudud Allah Ta'ala, tak kena hukum hudud. Setakat RM1 tak kena potong tangan. Jadi kalau orang masjid melakukan kesalahan, jangan diviralkan bona. Kalau kita ada sifat rif, ini cara nak dapatkan rif dalam diri kita. Sebab tu bagi dia kata akilu, maka kau gugurkanlah. Kau jangan tengok bona lah.
zawil hayati asaratihim, orang-orang yang memiliki kemuliaan dan kehormatan akan. Kenapa tuan-tuan? Sebab orang-orang zawil hayat ni, orang-orang yang ada ahli fadl, ahli zikir, ahli baik, ahli tasawuf, ahli tarikat sebagainya ni, orang baik, orang masjid, semua sebagainya, orang berjuang sebagainya ni, orang baiklah, orang terkenal dia orang terbaik. Memang orang kata dia ni baik, orang surau dan sebagainya. Mereka ni kalau kita buruk-burukkan, siapa yang tinggal lagi? Siapa yang tinggal lagi? Orang masjid setakat tak ikut SOP sekali. Itu yang melambak tu pasal apa tu? Kelab malam ni banyak tak ikut SOP. Bukan nak mengabarkan kita tak ikut SOP, tapi nak katakan bahawa orang yang ada puasa tu dia kena ambil apa yang diajar baginda sallallahu alaihi wasallam di sini. Aqilu, kamu maafkanlah, bertimbang rasalah kepada orang yang memiliki kemuliaan dan kehormatan akan kesilapan yang mereka lakukan. Jadi di sini tuan-tuan, Imam Bukhari nak ajar kita tentang apa? Tentang berkenaan kita kaedah ataupun di antara cara, di antara perbuatan perilaku yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan ataupun untuk termasuk di kalangan orang yang ada rif, supaya kita termasuk di kalangan orang yang ada rif. Macam anak kita kan, kakak anak kita ramai kan, anak kita ramai. Anak tu selalu tu memanglah pergi semayang. Sekali tu dia tak semayang, sebab mutu kita sampai habis minyak untuk atuk tu, dia pergi leget tak mana-mana, dia pusing sekeliling Senawang ni. Itu je sekali. Jadi sekali tu janganlah kita apa kadang-kadang. Biarlah untuk tak habis, tu atuk sini ringgit lagi. Sebab sekali itu saja. Sebab dia kita tahu memang cucu kita tu orang baik, budak baik dan sebagainya. Ini kita nak ajar rif kepada anak dan juga cucu kita. Ini yang dipesankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, aqilu zawil hayati atharatihim. Jadi rif tadi tuan-tuan, kalau kita sebutkan lagi, bukan lembutnya, rif tadi ialah kita akhadha samaha, kita ambil jalan botol ansur, ataupun kita lead boleh juga lembut, ataupun samaha, ataupun kita latif, kita lemah lembut, taisir, kita memudahkan fil umur. Nak nikah, nak kahwin kan, orang yang bukan kahwin, rif dia macam mana? Dia macam tak boleh dia, ni tak boleh ni, gambar apa ni, sengit ni bang, tak boleh ni bang, tukar gambar lain je. Dah budak tu bilang pergi gambar lain. Ini belakang ni tak biru, biasa biru, ni belakang ni merah, tak boleh. Jadi teknikal ni tulisan besar ni, kau tu tulisan kecil. Jadi yang itu kita ni lah. Wallahu a'lam. Kita tahulah macam mana nak apa kan, nak padan kan. Kita tengok yang seterusnya, hadis yang ke hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, hadatsana Ghaddani Ahmad bin Ubaidillah, hadatsana Katsir bin Abi Katsir, hadatsana Thabit an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakunul kharqu fi syai'in illa syana wa inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa. La yakunu kharqu, tidaklah terdapat kharqu. Kharqu tadi kalau kat situ dia kata apa? Kebodohan. Kharqu ni tuan-tuan maksudnya ialah adamul ihsan tasarruf. Kharqu ni maksudnya bila kita buat sesuatu tindakan tanpa kita ambil perasaan ihsan, tu kharqu. Ataupun kita kopoh, ataupun kita bertindak balas, ataupun kita mengambil tindakan kerana tidak balas daripada benda itu. Bukan berfikir dia baik macam mana, kita pun baik terus macam mana. Tanpa fikir kita terus balik. Itu dikatakan sebagai kharqu.
Tidaklah terdapat kharku tadi dalam sesuatu benda. Maksudnya kita rapuh, kita tanpa berfikir, kita tindak pun terburu-buru. La yakunu kharku, tidaklah tergopoh-gopoh tadi dalam satu benda illa syana, melainkan penyesalan, ataupun melainkan dia akan jadi semakin buruk. Buruk ni sama ada di dunia ataupun di akhirat. Buruk di dunia dan juga buruk di akhirat. Buruk di dunia kita nampaklah bila kita gopoh-gopoh. Buruk di akhirat apa dia? Buruk di akhirat ialah kita tidak dapat menambah pemberatan ataupun kita tidak dapat tambah borek mizan kita. Sepatut setiap tindakan kita itu boleh memberatkan mizan di akhirat, sebab tindakan kita tadi berdasarkan akhlak yang mulia. Tapi kerana gopoh menyebabkan patut benda tadi kalau kita buat dengan tenang, dengan berfikir, maka kita akan dapat menjadikan benda tu rif, maka tak dapat memberatkan timbangan kita di hari kemudian. Tapi bila gopoh, akhirnya benda tu dapat pahala jadi itu dikatakan penyesalan di hari akhirat. Dan di sini bagaimana? Di situ lagi tuan-tuan, di antara apa ni? Contoh yang Imam Bukhari bagi kepada kita bahawa orang yang bersifat rif tu macam mana keadaan dia? Dia tenang kan? Tenang kan? Ya, tapi tenang ni taklah sampai berhari-hari macam mana, Mam? Tak apa, tenang dulu dia. Berhari bila esok jumpa lagi macam mana, tuan? Tak apa, tenang dulu seminggu tak beri jawapan. Tenang ni dia fikir ya. Dia fikir, semua benda dia fikir. Tanpa ada apa. Wa inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu di antara nama Allah tadi, sesungguhnya Allah Taala tu Rafiq. Rafiq itu sifat ya. Rafiq itu ialah nama. Nama Allah itu Rafiq. Yuhibbu rifqa, dan suka kepada rifqa, iaitu sifat kelembutan. Nama Allah itu di antaranya Ar-Rafiq, dan sifatnya rifqa, kelembutan. Rahman, nama Allah, sifatnya Rahim kan. Jadi di situ disebutkan Allah itu Rafiq. Allah itu nama aja Rafiq. Dan Allah itu Rafiq dan mengasihi akan orang yang mempunyai sifat rif. Sifat rif tadi, sifat kelembutan. Jadi sifat rif ni tuan-tuan, siapa ada sifat rif di kalangan kita ni, tanda Allah dah sayang kat dia. Iza ahabballahu 'abdan, bila Allah Subhanahu wa taala sayang akan hamba-Nya, a'tahu rifqa. Allah, bila Allah sayang akan hamba-Nya, maka Allah akan berikan padanya rif, sifat dia. Tak semua nampak ni. Sifat bongi semua nampak. Bongi kan. Start mutu tak hidup bongi. Mas tinggal bongi. Semua bongi, semua tak ada langsung dah. Tak ada langsung yang tenangnya dah. Sebab tu gopoh-gopoh dari syaitan ni. Saya ingat lagi Syekh Murtado. Syekh Murtado orang tanya dah, "Tu, macam mana saya ni?" Ada tu jantung lah. Dia tanya, "Kau naik tangga macam mana?" Nah, ni Syekh Murtado. "Kau naik tangga macam mana?" Naik tangga berlari ke berjalan ni? Kau naik tangga berlari kan? Naik tangga berlari ni tu sebenarnya dia copek kondisi jantung. Tenang-tenang. Kita suka naik tangga berlari kan? Nak patahlah hubungan tangga tu ditarik kan? Tenang-tenang. Innallaha rafiq yuhibbu rifqa. Jadi kerana apa tuan-tuan? Kerana nilai akhlak yang ada pada kita ni sebenarnya rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qasamal akhlaq kama qasamal arzaq. Allah Subhanahu wa taala tu memberikan akhlak pada manusia seperti mana dia mengurniakan, memberikan rezeki kepada manusia. Macam joki lah. Ada orang tu kerja sikit dapat 10,000. Ada tu kerja banyak dapat 1,000. Ada tu kerja dapat langsung. Itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu je dengan bagilah dengan sifat rif ini. Jadi apa yang penting tuan-tuan, bahawa kita untuk menagih sifat rif ni dengan Allah Taala, kita cuba buat perlahan. Buat perlahan.
kita buat pembelahan, mudah-mudahan nanti Allah kurniakan berterusan sifat rifq dalam hati sembari kita dan juga kepada zuriat kita di masa akan datang dan seterusnya zuriat anak cucu dan cicit kita. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Insya-Allah. Ya. Ya. Ada yang ni ada yang Syah ni panjang sikit ni kan. Dia cerita nak lagu dalam bilik ni. Kan tak soraikan pula kan. Tak boleh sambung depan insya-Allah. Ada. Alhamdulillah, jazakallah khair. Dia macam ni. Macam hadis pertama kita belajar tu kan, Nabi dia jawab, tapi jawab tu taklah sampai yang menyakitkan si Yahudi tu. Tengok. Nabi dia jawab memang dia kenin je pada Yahudi tadi. Awalam tasma' ma qalu qad qultu wa alaikum. Tengok dia jawab. Nabi tak balik macam Aisyah balik, tapi alaikum. Ini biar keadaan macam tu, kita berpandai lah. Itu tutup kau macam mana. Itu kena, yang penting dia jangan sampai kita ini keadaan yang Nabi ajar kita macam tu kan. Dia balik tapi dalam keadaan tak kena direct kepada tak menyakitkan hati si apa yang membalas salam. Memang kena sabar lah. Memang kena sabar. Dia ada nanti kita belajar ni asim tu mengapa samtu. Sederhana, sabar, juz'un min sab'i juz'un min nubuwah, di antara juzuk kenabian. Sejuzuk di antara 70 juzuk kenabian. Sifat kita tenang, sabar sebagainya itu di antara sifat kenabian. Kita belajar insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.